Tu boleh panggil Haji Jamban kat dia. Okey. Kau ni tak boleh lah. Mesti pergi ke Baitullah. Ada orang kata sini, tuan-tuan jangan percaya. Tak boleh. Mesti pergi Baitullah juga. Macam-macam ajaran hari ni. Dulu kalau di situ, agama matahari boleh upah semayang. Kalau kita tak semayang 2 minggu, nanti dia akan kira. Okey, 2 minggu tak semayang. Dia kira lah. Okey, banyak 1,200 contoh. Banyak ke dia? 1,200. Jadi orang tu lah akan semayang untuk kita selama 2 minggu. Dia semayang ke tak, kita tak tahu. Nah, kita 2 minggu, mari pula. Kan, mari pula, okey, bagi tahu, saya nak semayang seminggu sudah lah. Tak mahu semayang seminggu. Okey, kira-kira 500 ya. Macam tu lah. Tu dia punya ajaran dulu. Lah ni orang tak mahu duit banyak. Biar aku semayang pada bagi duit ke orang. Tu dia semayang. Tu ajaran matahari. Tak ada dah habis lah. Mati dia punya tokel dia tu, mati habis semua. Dan orang pun dah ada ilmu, dah tahu tak betul semua. Okey, kemudian di Mekah pada bulan-bulan haji. Bulan haji ni 1 Syawal sehingga 10 Zulhijjah. Tu bulan haji. 2 bulan 10 hari. Lain pada tu tak boleh. Untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu yang akan disebut selepas ini nanti sampai hari-hari yang lain, dengan menurut syarat-syaratnya. Setiap satu rukun, satu syarat, wajib haji dan sebagainya. Itu pentakrifan haji. Umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram juga. Dia sama aja tempat dia. Di Mekah juga. Pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Bezanya, ini bulan haji, umrah bila-bila masa. Ada duit, boleh pergi. Itu saja. Okey. Kalau lah ni kita nak pergi haji, boleh. Ni lah ni, kita pergi daftar kat syarikat package tu. Kata saya nak pergi haji bila? Minggu depan. Boleh? Boleh tak? Tak boleh. Pasal ini bukan bulan haji. Okey, nak pergi umrah, silakan. Ada duit je, orang pergilah. Tu hari-hari orang pergi tu. Hari-hari ada je orang masuk ke Baitullah. Kan? Tak ada yang kosong langsung. Kaya Saudi ni. Ni cukai ke terbang saja pun berapa bilion. Kaya. Turunnya ke terbang, dah cas. Kita berapa? Kaya. Hotel-hotel pun kaya. Itu Tuhan bagi kat dia lah. Negara dia macam tu. Tapi minyak dia tak berapa. Kalau kita baca sejarah dia minyak ada juga. Tapi tak boleh challenge Iraq. Kalau baca sejarah Iraq, dia lagi banyak minyak daripada negara-negara lain, Kuwait dan sebagainya. Masa zaman Saddam Hussein dulu. Tuan ingat kan? Yang perang Teluk dulu. Dia hebat Saddam Hussein ni. Tapi dulu dia bunuh ulama'. Tapi akhir-akhirnya, mana ulama' cakap lawan dia, dia bunuh. Tapi akhir-akhir tu, dia dah mendapat pandangan daripada ulama'. Ni bendera dia pun tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum perang Teluk lah. Akhirnya dia pun mati lah. Orang bunuh dia. Bukan pasal ni, sebenarnya orang tak tahu dia tempat dia sembunyi. Tapi pasal ada, kita panggil baruah lah. Yang Amerika upah 2 juta. Amerika offer 2 juta. Siapa dapat tangkap Saddam Hussein ni. Jadi orang kuat dia, dah 2 juta. Tonton 2 juta US kali RM4. Berapa dapat? Jadi walaupun kawan baik, bila orang offer 2 juta, dia jadi baruah. Bagi tahu. Saddam Hussein duduk bawah tanah. Dapat lah. Kalau ikut orang tak tahu. Dia duduk bawah tanah ni. Jadi tanah tu tutup macam biasa ya. Padahal dia duduk di bawah. Tu hebat Saddam Hussein ni. Dia punya penempatan dia. Mati juga lah. Mati pasal ada baruah tu. Itu masalah. 2 juta. Siapa tak mahu. Bukan cerita zaman ni. Zaman Rasulullah perang Uhud. Kalau tuan-tuan baca pun ada. Yang jenis macam ni. Yang pecah rahsia. Okey. Itu panjang cerita. Tuan-tuan balik baca sendiri. Okey. Dalil wajib haji walillahi ala nasi hujjul baiti man istata' ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Okey, ada ayat tadi dah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Taala. Jadi haji dan umrah ni sekali seumur hidup pun, haji sekali seumur hidup sudah madai. Umrah pun semua sama juga. Sekali seumur hidup pun sudah madai. Tapi umrah boleh buat banyak kali. Tapi dah buat sekali pun sudah madai. Sama juga haji. Dia dah buat sekali pun, zaman dia pergi kapal laut tu. Bunga raya. Zaman bunga raya naik di Pulau Pinang dengan Pelabuhan Kelang. Tapi banyak Pulau Pinang. Naik dulu. Berapa bulan baru sampai. Kan naik tu. Yang mati, meninggal atas kapal. Zaman tok-tok kita dulu. Pergi Mekah.
Mereka memang ni lah. Memang ni. Bawa macam-macam. 2 minggu atas kapal. Losong batu pengilin. Nak tumbuk sampai. Gitu. Bedung-bedung atas kapal. Allah. Dulu. Mana ada tambang. Macam kita kalau terbang tak ada naik kapal. Tu dulu cadangan. Sebelum Covid tu nak hidup balik kapal ni. Kapal laut ni. Tapi susah nak hidup. Tapi lah ni kalau pergi kapal laut, dia tak sampai 2 minggu. Sekarang ni enjin dia hebat lah. Jadi tak buat kot. Naik kapal terbang senang. Duduk je dah sampai. Tak ada nak lena pun. Sampailah. Gitu. Gitu. Alhamdulillah. 8 jam sampailah. Tak ada nak buat apa pun. Kali-kali untuk tengok pramugari tu saja pun dah kat 2 jam. Gitu. Contohnya. Okey. Allah Ta'ala bagi gitulah. Tu yang tu imam baca khutbah macam tu. Hari ini tabung haji sudah pun menyediakan penerbangan yang canggih Boeing 737. Padahal Boeing 737. Dia baca Boeing tu bayar wawna. Pada Boeing dia baca buyung kan. Buyung pun buyung lah. Balas je lah. Melengung makmum tu. Apa benda buyung ni? Okey, hari ni gejala pemuda ramai terlibat dengan dadah heroin marfu'ain. Apa benda? Heroin marfu'ain. Ni dadah baru ni marfu'ain pada morfin. Marfu'ain mantai je. Okey, syarat wajib haji. Syarat yang mewajibkan seorang haji. Dia nanti ada wajib haji. Wajib haji lain pula. Yang ni syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu mengerjakan haji dan umrah. Cukup syarat ni, baru wajib pergi. Okay. 1, tidak wajib bagi orang Islam. Maksudnya, 1 mestilah orang Islam dan tidak wajib bagi orang bukan Islam. Kalau dia nak pergi pun tak boleh. Kalau dia pergi pun boleh masuk, dia buat pun tak boleh buat apa. Pasal dia tidak Islam. Tapi nak masuk tak boleh kalau ikut dululah. Nabi masa turun kefarduan haji tu, dia tak pergi lagi. Dia tangguh setahun. Tahun ke-10 baru dia pergi. Tapi tahun yang wajib haji tu, dia suruh Sayyidina Abu Bakar, Pak Mentua dia dengan Sayyidina Ali, menantu dia. Pergi dengan ribuan lah, ikut. Nabi hantar, Nabi bagi surat ke dia, surat berkeliling, istiharkan di masa wukuf nanti, 2 perkara. Tidak boleh orang musyrikin masuk kota Makkah. Dan yang kedua, tidak ada orang yang boleh tawaf telanjang dah. Tahun ke-9 Hijrah. Pergilah. Maksudnya, orang tak Islam ni tak boleh masuk tanah haram tu. Dia nak Jeddah, dia nak pergi Riyadh, itu Haidah, itu bukan tanah haram. Tapi tanah haram tak boleh. Kalau ikut pengisytiharan daripada Nabi lah, ketua negara Islam Madinah ketika itu. Tapi hari ini tak tahu boleh masuk ke tak. Okey. Syarat yang kedua, baligh. Tidak wajib bagi yang belum baligh. Tapi kalau bawa anak-anak cucu yang belum baligh lagi, boleh bawa, tapi nanti dia baligh, kena pergi pula. So tak payah bawa lah. Kalau nak bawa, umrah boleh. Tapi umrah pun tak lepas juga, tapi boleh lah. Untuk ni. Pasal nanti dia balik, baru dia wajib pula pergi. Tak nak? Senang tak usah bawa lah kot kan, payahan. Hak balik pun tak pergi, hak tak balik lagi lah. Berapa kali dah baliknya? Ketiga mestilah berakal. Tidak wajib bagi yang tidak syuman. Okay. Kemudian merdeka. Tidak wajib bagi hamba. Mereka ni tak ada lah hari ni. Bukan kita lahir 31 Ogos. Tak mesti. Mereka ni dulu ada sistem hamba. Macam Bilal bin Rabah kan. Bilal bin Rabah tu muazzin Nabi. Tu bekas hamba. Nabi beli. Sayyidina Abu Bakar beli dia. Atas permohonan Nabi, beli dan merdeka. Zaid bin Harisah. Bekas hamba juga. Nabi beli. Merdeka habis. So sistem hambaan habis macam tu lah. Hari ni kalau ada hamba pun, hamba kepada dunia. Itu je. Kemudian istita'ah. Yang ni yang banyak cerita sikit. Tidak wajib ke atas mereka yang tidak mampu. Okey. Apa maksud istita'ah? Yang lain tu tak ada masalah sangat. Islam balik tu tak ada timbul soal. InsyaAllah itu tak masalah. Istita'ah ni saja yang memerlukan ada sedikit penghuraian. Apa maksud istita'ah? Yang Nabi sebut, manistata'a ilaihi sabila. Tapi semayang, puasa, Nabi tak sebut manistata' ilaihi sabila. Nabi sebut
aqimus salah wa atuz zakah wa tasum ramadan. Habis. Boleh buat ke? Tak boleh buat ke? Mesti buat. Semayang kan? Tak larat. Nak semayang? Tak boleh. Mesti semayang. Tapi tak larat berdiri? Boleh. Macam sahabat-sahabat kita di masjid. Sahabat kita di jemaah kita yang kadang tak mampu berdiri. Kerana sebagainya. Tak mampu berdiri tu kan. Dia boleh berdiri tapi dia nak sujud tak boleh. Lutut dia sakit contoh kan. Tu dia semayang duduk atas kursi. Tapi kena berdiri dulu. Nak sujud nanti baru duduk. Yang boleh duduk daripada awal yang tak mampu berdiri ni. Yang berdiri, dia nak jatuh. Kan, nak berdiri ya, dia nak jatuh. Itu baru boleh duduk daripada. Tu pun kena berdiri sat dulu. Allah Akbar. Baru dia duduk. Itu pun tengok juga. Kalau dia boleh beratak dekat wanggih, takkan semayang tak boleh berdiri. Contoh. Kat Wanggir sejam baris tu nak pergi makan. Boleh nak semayang saya rasa pening. Tak boleh gitu kan. Tak adil lah. Okey, itu panggil mandis lah. Haji saja Tuhan bagi. Bunyi pula. Tak apa ya. Depa okey je. Seronok pula dengar bunyi dia. Okey. Dia tak ada bunyi gegaran apa tak apa. Dia bunyi gitu ya, biar dia. Dia tak larat, dia berhenti kot. Tak larat apa, pukul 12 lagi orang mesti. Okey. Satu mesti ada, manis tatok ni ada dua. Satu dengan sendiri, satu lagi dengan orang lain. Okey. Satu dengan sendiri dulu. Kita pergi sendiri. Ada tambang, pergi balik. Okey. Ada tambang, pergi balik. Maksudnya cukup lah. Dan tabung haji, cukup tambang apa dikenaki. Lepas tu dia panggil, baru pergilah. Tak panggil pun kalau ada tambang pun tak boleh pergi juga. Tapi ada pergi balik. Okey, yang ni tak masalah. Lepas tu tambang bekal-bekal duit poket tu tak masuk dalam ni. Dan kita tambang ada tapi duit poket tak cukup. Itu saya tak payah pergi Mekah lah pasal duit poket tak cukup. Tak boleh. Duit poket tu lain. Lepas tu ada bekalan nafkah tinggal. Orang yang kita tinggal nak apa sebagainya. Kena ada. Kemudian ada kenderaan pergi balik. Yang ni tak ada masalah. Pasal dah ada penerbangan enjin buyung 347. Itu okey tak ada hal. Yang ni yang masalah sikit ni. Terpilih dalam kota haji. Ni saja. Tuan tu yang pak cik pakai tu nak pergi juga. Tak ada hotel pun nak pergi juga. Pergi susah. Yang ni kena pilih. Tak apa tuan. Dia dulu ada orang kita faham macam ni. Bila masuk tabung haji, buka akaun dia rasa automatik tabung haji akan panggil. Yang ni yang banyak yang berlaku dulu sampai hari ni dia tak boleh pergi. Baru dia nak daftar. Bila dia dengar ceramah apa? Baru dia kata. Jadi bila dia daftar dalam usia dia dah 60, dia punya duk tunggu buka akaun awal. Masa dia kerja tu dia buka akaun, tapi dia faham nanti tabung haji akan panggil. Jadi tunggu sampai 50 tak panggil-panggil. Sampai 60 tak panggil. Bila dia dengar ceramah, dah baru nak daftar. Bila daftar 100 tahun. Dulu 100 tahun. Umur dia 60. Jadi umur 160 baru pergi. Unta pun heran, "Jom mari lagi." Contoh tu. Pasal dia faham gitu. Sampai meninggal tak ada pergi kerana dia faham gitu. Pasal dia ambil daftar. Sebab tu anak-anak kita yang dah bekerja contohnya ada duit dah sikit 1,500 kot, 1,400 gitu. Masuk daftar untuk ambil tahun tu. Ambil tahun tu dulu. Lepas tu simpan tu pelan-pelan lah. Dia dalam usia 30-an, 35, kalau 150 tahun lagi, boleh. Kan? 150 campur 35, 345. 500 Pitam unta tengok 500 mai lagi. Kami umat Nabi Nuh 950 tahun. Tak apa. Pilihlah, tapi maksudnya macam tu. So jangan faham gitu. Kalau ada tuan-tuan yang tak daftar lagi, yang rasa bukan daftar, tak daftar ambil tu, duit ada. Tapi tak daftar, ingat ke tabung haji panggil? Pergi daftar. Tapi lambat dah lah ni. Bukanlah lambat. 150 tahun lah. Tak apalah, pergi je lah. Lepas tu masuk yang ni, rayu. Itu saja lah. Pasal rayuan pun dalam ni dah lah ni.
dia tak boleh tulis surat dah. Tuan-tuan, tulis surat macam dulu ke hadapan tabung haji yang dikasihi. Tak boleh dah. Dulu ada lama serta sebelum Covid tu, ada satu makcik dia tak siap lah. Dia minta sebab tak apa. Sekarang ni makcik tulis surat. Tulis satu surat, tanda tangan, saya bawa pergi tabung haji, tengok macam mana. Tak apalah dulu boleh buat. Tu pergi buat surat tabung haji. Tak dapat juga. Pasal ialah ramai. Lepas tu tahun berikutnya, makcik tulis surat. Tak apa. Kalau kali ni tak dapat juga, kita perasak kemian dulu, surat tu. Gitu. Bawa hantar tabung haji. Gitu. Bawa tulis. Alhamdulillah dapat. Itu serta lama. Sekarang ni semua pakai. Ni dapat ke tak dapat pun. Melainkan ada kabel besar tangan ni, boleh. Kabel kecil, dah. So masuklah ni. So kata dunia saya sebut dulu. Dunia semua pakai. Ni. Kalau payah nampak, tengok ni besar sikit lagi. Kalau payah lagi, yang ni lagi besar. Gitu. Dan dulu masa lepas sikit Covid, pada Covid 2020-an, 19 itu. Lepas pada tu, dia ada buat kursus haji. Tapi saya pergi ke tabung haji, buat online. Jemputnya hanya dapat saja. Jadi yang dapat saja yang dia bagi link untuk buka kursus haji dalam link. Sekolah-sekolah pun semua pakai ni. Tapi ceramah haji semua ikutlah pasal dia nak pergi haji. Dia tak ikut, dia lupa dah. Tapi kalau budak-budak sekolah pakai link, dia nama dia ada, tapi dia tak ada, dia tutup gambar dia. Gitu. Jadi kursus haji tu, lepas tu dia nak soal, dia type. Ustaz, apa maksud ni? So kita jawab. Dia nak cakap tak boleh. Dia soal. Tu pernah buat. Sampailah hari ni bila dah okey lah. Tu kata ini benda sangat keperluan. Bukan wajib pun, keperluan dalam dunia ni. Tuan-tuan nak apa pun, kalau tak reti pun bagi anak je tu buat. Minta rayuan semua dalam e-jari ke apa benda tu lah. E-jari ya. E-kaki tak mau, dia nak jari. Okey, terpilih dalam kota haji. Tapi misal katalah, takdir Tuhan, tunggu, meninggal dunia. Contoh, tak apa tuan-tuan. Kewajipan untuk menunaikan haji itu dah ada. Yang Nabi sebut, kalau dia ada kemampuan, boleh pergi pun. Duit ada, semua ada. Tak ada soal langsung. Dia tak mau pergi. Maka Nabi kata, kalau mati dalam Yahudi atau Nasrani. Itu kalau dia mampu. Kita mampu. Tapi pasal kota ni, membuatkan kita tersangkut lah. Yalah, kita pun tu. Sampai ketika meninggal tu kita. Tak apalah. Jadi duit kita tu, atau pusaka kita tu, yang kita tinggal duit tabung haji tu, anak-anak waris kena ambil dan badal haji. Kena badal haji, arwah mak ayah dan sebagainya. Kena badal haji. Tak boleh mereka para ikut dalam kita ambil sebelum menunaikan kewajipan kita. So anak kena tahu. Pesan kat anak, ayah lambat lagi nak pergi Mekah ni. Entah hidup, entah tidak. Kalau ayah meninggal, ambil duit badal haji untuk ayah dengan mak ni. Pesan kat mereka gitu. Dia anggap, ya. Mati, mereka sapu. Gitu. Tapi cerita dia gitu. Kan tak apa. Untuk kewajipan haji, lepas daripada Yahudi dan Nasrani itu, insyaAllah. Pasal kita memang nak pergi. Cuma kerana terlalu lama, mungkin silap kita dan sebagainya, tak apa tuan. Ini yang tak mau pergi langsung. Tak ada niat langsung. Anulah. Itu yang kita bimbang. Kota ni tak apa. Pasal itulah dia punya batasan yang dia bagi. Endon dia ramai, pasal penduduk dia ramai. Berapa ratus juta penduduk dia. Sebab tu dia punya kota dia ratus ribu. 100 ribu lebih kota dia. Kita penduduk sikit, berapa juta? 30 juta gitu. Jadi kota 10%, 30-40 ribu je lah. Itu je lah. Kota kita tak banyak. 40 ribu. 40 ribu orang yang berbaris ni, berapa juta yang duduk pergi ni. Jadi ikut giliran. Asyik, tak apalah. Okey, itu panggil terpilih dalam kota. Ni yang masalah sikit lah. Tapi tak apa tuan-tuan. Tak ada masalah apa. Dia panggil je, okey, buat je rayuan. Jadi sampai masa, tengok kemampuan kita lah. Kalau kita muda lagi, 40 tak payah rayuan. 40 ni.
Ada 60, 70 kan, boleh. Tengah orang tu dia naik, saya pakcik dah ni, gitu. Nak cepat lagi, duduk atas stretcher, bawa tengok pakcik ni. Buat rayuan. Okey, aman dalam perjalanan pergi balik, ni tak ada masalah. Sihat tubuh badan, saya sebut dululah. Kena gula, 8. Setakat semalam taklimat yang dulu, dia kata 8 saja. Mula dia nak bagi 10. Tapi 10 ni longgak sangat. So dia bagi 8. Bacaan gula bagi kencing macam mana? 8. 8 tu okey tu. Okey. Lepas tu itulah apa vaksin yang 65 ke atas. 65 ke atas kena 3 ni lah. Termasuk itulah tu. Booster ke booster ke gitulah tu. Tu 3. Dan dulu kita cucuk 2 je kan. Vaksin 1, lepas tu vaksin 2. Lepas tu bila mari booster ni semua pakat tak pergi dah. Ada yang pergi dan sebagainya. 65 ke atas kena cucuk balik 3 ni lah. Yang 65 ke bawah yang cucuk biasa tu lah. 1 wajib, 1 lagi harus saja. 1 lagi wajib apa? Bronchocol apa benda. Yang sebut tak erti lah. Okey, lepas tu jantung semua kena fit lah. Nanti dia test jantung apa semua. Tu kena sihat tu badan lah. Okey, tak apa. Lo ni makan puas-puas dulu. Nanti dapat surat, baru pantang. Itu. Nanti dapat surat, tuan ditawarkan, okey. Baru, ayat sejuk hari-hari. Nasi 2 biji je. Okey, alright. Lepas tu berkesempatan masalah. Ada masa pergi, okey. Tambahan lagi bagi wanita dengan izin suami. Suami tak bagi, dia tak boleh pergi. Dia dapat, suami dia tak dapat. Minta rayuan, aku tak mau minta, aku tak mau pergi lah. Jangan pergi. Dia tak pergi. Maka tak boleh. Kan? Kalau perempuan pergi dengan suami, perempuan nak buat haji ifrat. Perempuan nak buat haji ifrat. Suami nak buat haji tamattu'. Orang lelaki ni dia tamattu' ya. Dia tak lalui ifrat. Sembang yang kuat, tuan-tuan. Perempuan kena minta izin suami untuk buat haji ifrat. Boleh faham? Kalau nak buat haji ifrat. Orang perempuan dia tak ada masalah, tuan-tuan. Lepas buat haji ifrat, haji apa pun boleh buat. Haji ifrat dia tak ada masalah. Dia pantang larang dia, dia boleh. Kita yang masalah, orang lelaki ni. Jarang lah orang lelaki buat haji ifrat. Masuk saya sembang yang banyak. Okey. Jadi kalau perempuan nak buat haji ifrat, kena minta izin daripada suami. Kalau yang bersuami lah. Tak ada masalah. Tu kalau nak buat haji ifrat. Kalau nak pergi Mekah, kita dapat, suami dia, isteri dah dapat, suami tak dapat. So kena minta izin daripada suami. Suami kata tak boleh pergi. Duduk di sini. Tak boleh. Pujuk-pujuk lah. Dia ada satu isu berlaku. Isteri dia dapat. Suami dia bukan tak dapat. Memang tak mau pergi. Memang dia tak daftar pun. Jadi tak bagilah isteri dia ni pergi. Kita payah jaga anak 3. Kecil-kecil lagi. Taklah kecil. Sekolah rendah. Nak pergi. Jadi pak mentor dia, ayah lelaki, perempuan ni, mari nampak. Macam mana Ustaz? Menantu saya tak bagi anak saya pergi Mekah. Padahal ada mahram. Adik dia ada pergi. Saya kata tak boleh. Dah suami tak boleh pergi. Kita tak boleh buat apa. Ambil surat polis pun tangkap, dia tak boleh buat apa. Itu kuasa dia penuh. Tak ada jalan apa ke? Macam ni lah. Satu jalan je. Tuan Haji, semayang hajat, minta maaf salah. Bagi lembut hati dia. Itu saja jalan yang kok boleh. Ngadu pada Allah Ta'ala. Minta semayang hajat, bagi lembut hati dia. Kalau dia tak bagi juga, ambil kemian, perasak punggung dia. Kok boleh. Saya cakap dia. Itu. Payah sangat kan? Payah sangat. Apa masalah? Dia kata saya boleh jaga cucu saya 3 orang. Dia duduk senang-senang di rumah. Dia beritahu, handuk di rumah. Aku jaga 3 cucu ni. Tak apa. Bapak dia offer masalah tu. Bapak mentua dia. Dia tak mau juga. Tak apa Tuan Haji. Tuan Haji buat dulu. Tak boleh baru kita pindah buat kemian tu dulu. Tak tahu lah. Selang seminggu lepas tu, dia jumpa balik saya. Dia kata Alhamdulillah. Menantu dia bagi. Okey. Dia pun sanggup jaga anak dia. 3, tak payah. Pak mentua dia tak payah. Alhamdulillah lah. Bagus itu. Okey. Gitu tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan pergi berdua, isteri nak buat haji ifrat, tuan-tuan bagi lah.
Dia ada isu 2000 berapa dulu. Makcik tu telefon. Dia kata, Ustaz, suami saya tak bagi buat haji ifrat. Oh. Susah nak jawab. Saya kata, bila tak bagi, tak boleh puan. Suami tak bagi, tak boleh. Tak ada apa cara kah? Saya cara senang ya. Baca Yasin lah orang Melayu selalu buat kan. Bukan baca Yasin bagi dia mati. Tak. Bagi dia lembut hati, sembahyang hajat. Puan buat lah gitu. Kok dia mau bagi. Okey. Tak tahu apa keputusan. Tuan-tuan bagi je. Kalau tuan-tuan pergi dengan isteri nak buat haji ifrat, bagi je tuan. Tuan-tuan pun dapat pahala, dia pun dapat pahala. Bukan susah sangat anggap. Boleh buat dah. Bukan nak bayar berapa bayar. Hang kena bayar 200, aku nak buat haji ifrat. Tak bayar. Beri je. Anggap buatlah haji apa pun. Buat. Senang gitu lah. Bukan nak pelakir tuan-tuan, tapi maksudnya bagi je. Benda bukan ada sangkut paut dengan kita. Dia nak buat haji ifrat, dia berpantang, kita buat tamattu'. Dia pantang cara kita lah. Okey, itu bagi mudah dia. Tapi itulah syarat dia. Kemudian ditemani oleh suami. Okey, suami tak pergi, ditemani oleh mahram. Okey, mahram ni tak pedulilah siapa-siapa dia. Tapi tak ada juga orang nak pergi kan. Ayah apa semua dah pergi, contoh. Satu lagi pilihan, perempuan yang dipercayai, dia panggil siqah. Okey, siqah ni yang dipercayai. Itulah dalam ramai-ramai jemaah haji tu, dia ambil lah untuk jadi itu. Itu Tuan Haji punya cerita dia lah. Itu mudah. Kalau ada mahram adik dia sebagainya, lagi cantik lah. Baik, kemampuan ini yang kedua ni berkemampuan dengan orang lain. Yang ni mengupah badal haji. Tadi kita buat sendiri. Ada beberapa syarat. Yang ni kita tak buat, orang lain tolong buat. Dia panggil badal, ganti haji. Okey, satu yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayat dia. Dia nak pergi tak boleh. Jauh dia punya masa dia meninggal dunia. Tapi dia memang ada duit dalam tabung haji. Jadi duit itu akan diambil oleh ahli waris. Dan sebelum dia agih pusaka tu, hendaklah dibayar hutang ayah dia dulu. Hutang dia dengan ayah dia dengan manusia. Hutang ayah dia dengan Allah Ta'ala. Iaitu haji lah. Mak dia kata tak kira dah. Kena. Ahli waris dia tak boleh ambil lagi tuan. Agih-agih tak boleh lagi. Selesaikan hak ni dulu. Jadi satu antara yang boleh kita badal haji, iaitulah meninggal dunia. Dalam hayat dia berupaya. Kalau masa hidup dia pun tak berupaya, tak ada duit dalam tabung haji, nak anak sekolah ramai sampai bila tak berupaya langsung lah, maka tak ada apa dah. Tak payah badal haji. Tapi kalau anak-anak ada duit kerja besar-besar, ayah tak dan, anak-anak boleh kumpul duit, apa ribu je. 3,000 kan 4,000 je. Bagi mas kita kongsi duit, seorang 500, kita badal haji untuk ayah dengan mak. Pun boleh. Ataupun sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Sakit harapan sembuh ni apa? Apa tu dia panggil apa tu? Yang stroke lah. Tu tak ada harapan sembuh lah. Ataupun dialisis kan? Dialisis tu bukan tak boleh sembuh. Dia macam tu lah. Dia seminggu kena 3 kali. Di tabung haji di Mekah ni dia tak ada tempat dialisis. Lepas tu makan masa yang lama. Bila di Mekah ni haji ni 40 hari. Kalau umrah boleh pergi lagi pasal dia sekejap je. Dia boleh pergi dialisis dekat mana-mana. Tapi kalau haji memang tak boleh lah. Jadi dia ada duit, dia berkemampuan. Cuma dia tak boleh pergi kerana dia sakit. Maka ketika itu dia kena badal haji. Tuan, jelas tuan Okey. Kalau dia pun uzur, duit tak berupaya pun, nak bayar dialisis pun tak ada, kena minta duit zakat, contohnya lah. Tak apa dah, tak payahlah badal. Ni dia ada, memang ada, tapi kerana dia dialisis, sekali dialisis 4 jam. Dan tuan-tuan, orang dialisis ni, tuan boleh sampaikan kepada sahabat kita, ni, dia boleh semayang jamak. Dia tak boleh qasar. Tapi jamak boleh. Dia macam doktor juga lah. Doktor nak buat operate, dia tengok pukul berapa dia operate. Kata dia start pukul 12 operate kan. Ataupun 11.20 saja bagi tahu 11.20. Okey. Sekejap mas 11.20 dah. Cepat betul jalan. Okey. 11.20 dia akan habis, katakan pukul 5 lah contohnya. Bedah jantung kan, lama tu. Dia akan habis waktu zuhur. Zuhur tak ada. Dia tak boleh berhenti.
Monty sahabat pakcik ya. Saya nak sembahyang Zuhur. Tinggal baju. Tak lama, 5 minit je. Tak boleh. So dia boleh Zuhur jamak dalam asar. Habis sembahyang asar operate apa semua, bagilah. Sama dialisis. Kadang dialisis pukul 2 petang. Okey, 2 petang tu dah masuk Zuhur. Okey, dia sembahyang Zuhur. Dia habis 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang dia betul-betul dialisis. Habis 4 jam baru dia nak cabut benda tu. Dia kena rehat tu, tuan-tuan. Bukan boleh cabut-cabut bangkit berjalan. Dia tak boleh. Oh, pening. Dia memang tumbang. Dia kena duduk. Duduk rehat tu mau setengah jam pun dekat. Lepas tu nak balik rumah lagi. Berubuhlah pukul 7. Sekarang maghrib dah lambat. Dah awal. Tak apa. Dia semayang Zuhur, asar, dia semayang dalam Zuhur. Dia semayang sesat. Tapi jamak sajalah. Tak boleh qasar. Qasar ni dia musafir je lah. Dia hanya boleh jamak. Boleh jamak tu pun okey lah tu. Banyak songeh kata malaikat. Dah bagi jamak tak boleh. Hampa kemarau minta hujan, aku turunkan hujan, kata malaikat yang perintah Tuhan. Udah hujan minta lah kemarau balik, banjir. Pula. Boleh jamak tu kira. Tengok waktu dia ni. Kalau dia dialisis pukul 12, Zuhur tak masuk lagi. 1, 2, 3, 4. 4 cabut, dan ni 4.22. Dia setengah jam tu sementara dia nak balik. So Zuhur nanti dia semayang dalam asar. Itu dia bagi kelonggaran oleh Allah SWT. Syarat bagi orang yang tidak berkemampuan. Kalau kita kata tak betul lagi hukum syarak ni, entah. Bagi mudah. Hak yang unsin ni, badan sihat, apa pun tak buat. Gitu. Dia apa ni, orang yang dialisis ni, dia boleh buka puasa waktu dia dialisis. Tapi kena dapat daripada pengesahan daripada doktor pakar. Pasal ada, kalau orang dialisis ni, masa dia puasa, dia dialisis, makan masa lama, dia boleh reput tulang. Itu yang saya dapat maklumat daripada orang yang dialisis. Kalau dia selalu buat, puasa je, masa dia dialisis, dia puasa. Dia makan masa lama, dia boleh reput tulang. Okey, dia kena dapat pengesahan daripada doktor dulu, adakah boleh. Okey, doktor kata memang betul. Tak boleh. Kalau pakcik dialisis kerap, dia akan putar. Okey, waktu dia dialisis, dia boleh buka puasa. Okey, nanti habis Ramadan, waktu dia tak dialisis, dia kena qada balik. Betul? Itu kelonggaran yang diberikan oleh syarak lah. Lepas orang yang dialisis ni, dia bukan boleh minum air banyak. Banyak macam ni lah. Ada saudara kan? Dia tak boleh minum air banyak macam kita ni. Tapi kadang-kadang tengok mereka nak pergi dialisis, teh ais, tewak ais. Gitu. Kadang-kadang minum-minum dulu, lepas tu dia buang air tu kan. Itu yang lambat tu. Dia buang air tu dulu, baru dia tukar mesin tu lah. Tapi tak apalah. Tuhan dah bagi, kita pun terimalah hakikat dah gitu. Tapi maksudnya, itu kelonggaran. Namun nak tinggal semayang, tak boleh. Okay? Tak boleh. Cuma dia bagi macam tu lah. Bagi kelonggaran dia begitu. Okey. Kemudian terlalu tua dan uzur tidak dapat mengerjakan sendiri. Terlalu tua ni saya pun tak tahu nak cakap. Ada yang tua pun okey lagi. Kan? 90 tapi pasal dia tak tahu lah. Mungkin minum tongkat ali ke, tongkat motor pun minum. Jadi itu ke. Tapi tua ni tua tak larat lah. Kan, dia tua lah. Tok-tok kita, moyang kita hidup, tapi tak larat duk 80-an gitu. Okey. Dan uzur lah. Okey. Tak payah puasa, tak apa. Dia tak larat lah kan. Bagi ni ya. Tak payah puasa. Tok tak payah puasa, kami bagi makan. Lepas tu kita kena badal haji untuk dia, walaupun dia masih hidup. Tapi oleh kerana kita tahu dia tak mampu kerana berusia, maka boleh kita badal haji untuk dia. Kalau dia tak puasa, kena bayar fidyah sehari cukup. Tak boleh kita suruh dia puasa. Cucu malas nak masak. Tok puasa lah. Mampu yang hantar tu. Okay. Kawan dah melengkung. Itu syarat bagi kelonggaran. Okay.
Hebat. Ngaji dengan dok ya tuan. Ngaji tahu benda ni, senang sistem dia. Ini kita upah orang badan haji. Tapi tuan-tuan kena ingat, yang mengupah, yang mengambil upah haji tu, dia tak boleh buat banyak roh sekali. Banyak arwah sekali. Tak boleh. Dia satu orang, satu roh saja. Yang ni yang berlaku baru ni. Dia buat 10 arwah, dia seorang. Saya ambil contoh, saya buat. Contoh saya pergi Mekah, saya duduk kat Mekah, saya buat badal haji. Okey, saya ambil 10 orang daripada tuan. Satu orang saya ambil 1,000. 10 orang 10,000. Saya buat sekali. Saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya untuk Mat bin Qasim. Qasim bin Mat, Ali bin Nik untuk 10 sekali. Tak boleh. Untuk dia pakai satu saja. Jadi hak lain tu lara gitu ya. Kita keluar duit habis gitu. Dia satu orang, satu roh saja. Saya nak buat badan haji untuk mak saya. Boleh, mak saya dulu. Okey, tahun depan baru untuk ayah pula. Macam tu. Tak boleh buat dua sekali. Ini kita bimbang. So, tuan-tuan nak buat badan haji, tengok dulu macam mana dia punya ni lah. Okey. Takut nanti kita bagi sia-sia. Memanglah kita pun tak peduli. Tapi, tu jadi masalah. Walaupun ada pandangan ni bukan pandangan ulama Malaysia. Jadi endon dia faham, boleh buat banyak dia punya. Tu dia buat banyak. Kita tak mahu tuan lah. Kita satu-satu saja. Tak ada dalil menunjukkan boleh buat satu orang boleh buat banyak roh, tak boleh. Banyak arwah, tak boleh. Satu-satu saja. Okey. Kemudian ini dia punya mahram dia lah. Ramainya. Okey. Tambah kat sebelah setengah ni nampak kecil ni mahram-mahramnya. Tuan tengok dalam buku lah. Tak ingat, tak boleh sampai ke bawah ni. Dia boleh pergi pun kalau ni pun abang ke apa ke boleh lah. Datuk, saudara apa semua. Tak boleh. Kecil nampak orang nak buat ni. Okay. So kita skip. Skip lah. Okay, tak apa. Tuan tengok dalam buku senang. Senangnya mahram kalau dia suami. Tak ada suami, ayah dia. Tak ada ayah dia, kalau ada pak saudara nak pergi sekali, boleh lah. Pak saudara nak pergi sekali kan. Pak saudara betul lah. Bukan pak saudara ataupun ni. Pak saudara betul. Tertumpang dia dengan isteri dia. Boleh lah. Okey, yang tu boleh. Yang mahram-mahram kita lah. Yang lain berada tu tak boleh. Tak pun dia ambil yang tadi lah. Perempuan yang siqah. Yang tu paling senang lah. Okay, ramai-ramai perempuan tabu haji tu kan, wanita tu dia ambil untuk jadi, okey. Boleh lah, itu senang. Bagi tahu tabu haji dia tahu lah. Yang ni saja dia masukkan lah. Tapi dah sampai 11.30 baru sampai tajuk ni, memang nampak halus lah. Okey. Ini pengenalan dia. Rukun haji, niat ihram haji, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur, tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun ni, maksudnya banyak rukun kena ikut tertib. Tapi ada rukun yang tak ikut tertib. Contoh, kalau tuan-tuan buat haji ifrad, tuan-tuan boleh sa'i dulu. Daripada tawaf dan wukuf. Tapi kena buat haji ifrad. Yang ni yang pening ni. Boleh. Boleh. Tu nampak muka kenuri. Pening aku. Boleh. Kalau tuan-tuan nak buat lah. Sebab tu dia kata, kebanyakan rukun tertib. Tapi ada rukun yang boleh kita tak tertib. Maksudnya kita sampai di Mekah, kita buat haji dulu. Kan? Haji ifrad. Sampai Mekah, kita tawaf kudum, buat sa'i. Padahal belum wukuf lagi. Tapi boleh dah. Macam tu. Tak apa, cerita sikit dulu. Baik. Kemudian wajib haji, niat di miqat, larangan ihram ada 13. Bermalam atau mabit di Muzdalifah, melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah, bermalam mabit di Mina 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan melontar ketika-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini rukun haji, wajib haji. Rukun haji ni maksudnya, okey, sini dia ada sebut. Baik, perbezaannya niat ihram haji sama aja macam umrah, cuma umrah dia tak ada wukuf. Haji dia ada wukuf di Arafah. Lepas tu haji ada tawaf, lebih kurang umrah juga. Haji ada sa'i, umrah pun ada sa'i. Dan haji ada bergunting.
Umrah pun ada bergunting dan tertib. Beza satu je, iaitu wukuf di Arafah. Kemudian wajib haji dia tak banyak. Okey, wajib haji dia tak banyak. Dia dua aja. Satu niat di miqat dan satu lagi larangan ihram. Tapi wajib haji banyak. Niat di miqat sama, larangan sama, dia tambah lagi. Bermalam Muzdalifah, melontar. Umrah tak melontar. Sekejap lah tu kata umrah senang. Sekejap je. Sekejap pun lama je lah. Nak balik mari ke Mekah daripada Tanaim ke, Ji'ranah ke, nak balik tu lambat juga. Sampai nak tawaf pun, 7 kali tu pun dekat. Sejam juga mah kalau jalan santai-santai. Jalan relax, pusing, pelan-pelan, tak kalut mana-mana. 45 minit ke sejam juga. Lepas tu nak sa'i pula. Itu. Walaupun cuma dia senang, simple, tak gaduh pergi sana, lontar, tak payah. Habis je wukuf, habis je tawaf, sa'i, gunting. Habis. Dapat satu umrah. Pergi lagi petang, contohnya. Pergi malam pula, buat lagi. Macam tu, dapat 2. Besok pagi, buat pula. Pulang lah. Banyak kali boleh buat, tak ada masalah. Okey. Kelebihan haji dan umrah. Menjadi tetamu Allah, duyufur Rahman, mendapat ganjaran yang besar, selamat daripada kecelakaan, seksaan dan sebagai Yahudi dan Nasrani. Tadi yang saya sebut hadis tu. Dia ada semua kelebihan dia, tapi dia tak pergi. Pasal alasan ni, macam-macam alasan dia. Alasan tak menasabah. Kalau menasabah tu tahan jugalah. Ada anak kecil lagi, payah nak tinggal, kot lah. Mendapat syafaat di dalam doa keampunan Rasulullah SAW, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, haji mabrur lah. Kita balik tu. Laisa lahu jaza illa jannah. Lepas tu antara jihad yang paling utama sekali lah. Kan senang juga tu. Jalan berkilo-kilometer. Yang satu perkara yang jihad. Habiskan duit man, puluh-puluh ribu. Kalau pergi berdua, bertiga. Kan senang himpun duit tu. Himpun duit ni kalau waktu kali saya sebut 2 orang pakai motivasi kewangan ni. Dia kata kalau kita nak pergi Mekah, simpan tabung haji ni, jangan usik walaupun kita sesak. Baru boleh. Kalau kita usik, sampai kesudah tak boleh. Kita sesak macam mana pun, okey hari ni ada sikit masalah. Tak bah, kita tinggal je lah masalah ni. Biarlah kita hadapi. Jangan, kita pergi tabung haji lah buat keluar duit. Pakai tak pergi dah. Tak apa, nanti kita simpan balik. Itu duk main gitu. Nanti kita simpan balik. Memang dah buat keluar, nak simpan balik tu masalah. Memang kita simpan, habis tu, bulan depan kita simpan 100, bulan 1 simpan 100, bulan ketiga buat keluar balik 600, begitu. Gitu. Dia kena macam tu. Itu cerita orang motivasi kewangan lah. Saya cakap, kata dia. Memang betul. Saya fikir memang betul. Satu benda kita nak buat tu, kita usik je dia, habis. Pertama kita nak pergi Mekah. Kalau nak pergi luar negeri, nak makan angin, simpan, nak pergi Korea, boleh kalau isi. Tak apa, Korea kan nak pergi mana pun. Tapi Mekah ni kena buat gitulah. Baik haji adalah jihad daripada Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, bahawa kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad? Maka sabda Nabi SAW, bagi kamu sebaik-baik jihad adalah haji yang mabrur. Untuk mendapatkan haji yang mabrur. Okey, manfaat dia, manfaat duniawi. Manfaat duniawi ni, apa faedah yang kita dapat di dunia dalam ibadat haji? Satu, pertemuan orang Islam seluruh dunia. Semua kita jumpa. Yang kita tak pernah jumpa, Uzbekistan, Bangladesh selalu jumpa. Nepal selalu jumpa. Ini tak pernah jumpa ni. Orang India selalu jumpa. Ni kita jumpa orang yang ni, di Uzbekistan yang geng-geng Rusia, Chechnya, jarang kita jumpa. Ini ada juga, tapi tak ramai. Yang ramainya Bangla. Pening. Ini boleh tengok dia. Rambut-rambut dia kerintin macam mana, boleh pegang. Kalau dia tak marah lah. Itu yang saya cerita pada tuan-tuan dulu ni, cerita lama. Yang dia basuh, India tu dia basuh kain ihram dia dengan air zam-zam. Ini cerita lama, dulu. Masa negara dia tak bagi buat masuk air zam-zam, cerita lama. Sekarang ni mungkin dia boleh lah kot. Dia nak jaga hati orang Islam, dia kena bagi lah. Dulu tak boleh. Dulu ketat. Pasal Sungai Gangga tadi lah. Sungai Ganges tu lebih mulia bagi dia. Tapi cara dia pun nak buat balik air zam-zam juga. Tu yang dia basuh kain ihram tu dengan air zam-zam. Basuh tu, lepas tu dia jemur. Bagi kering. Nanti balik rumah,
kat Mumbai ke ataupun Alagapas ke, kampung dia nama Alagapas contohnya, ataupun nama Babas ke. Okey, macam mana dia nak minum air Zam-Zam? Basah kain ihram, perah masuk dalam gelas. Air Zam-Zam tu asal putih macam ni. Tapi bila dah perah masuk, dia dia warna coklat kehitam-hitaman. Rasa dia tak payau, tapi ada manis-manis payau. Macam tu. Tu dulu. Cerita dulu. Sekarang ni tak ada lah kot. Okey dah kot. Boleh je bawa balik. Ini cerita dulu. Saya sembang orang India tu. Dia cakap orang putih untuk apa nak boleh. Saya pun orang putih lebih-lebih kurang je lah. Orang putih cakap ke dia. You not alright. Gitu. Jadi dia cakap sikit-sikit dia cerita gitu lah. Buat ni. Kita faham tu. Dulu. Sekarang ni tak boleh. Okey dah. Tak ada masalah. Okey, kepentingan perniagaan dan ekonomi. Bolehlah kalau orang kaki berniaga, bawa buah durian pergi sana. Ambil kurma main sini. Contoh kan. Tapi sana orang Arab ni tengin tak hati makan durian ni. Bengong. Orang makan sampai masuk hospital, dia tak makan durian. Orang Melayu makan masuk hospital, dia tak lalu makan. Apa? Teruk hang ni. Orang Melayu makan buah kurma. Sekilo pun habis apa tu. Buah ajwa tu. Memang power orang Melayu ni. Mi kari pun habis. Contoh dia lah. Dia tak makan. Dia makan tu kita makan black tune, black apa benda entah. Okey, mendapat kalau duniawi, kalau ukhrawi mendapat haji yang mabrur insya-Allah dan keridaan Allah. Kem latihan penumpuan kepada ibadat. Sini kita nak tumpu beribadatlah. Balik mai sini, kem tu yang jadi kita latih tu. Kan? Kita pergi sana rajin sembahyang berjemaah. Balik mai sini jadi malas pula. Jadi kem tu tak berkesan. Kan orang pergi kursus 5 hari ke kita dengan awam pergi kursus 5 hari, motivasi. Balik makin hebatlah kerja. Makin teruk sebelum pergi kursus. Sepatutnya balik kursus tu. Dulu orang depa buat apa? BTN. BTN. Balik lena kerja. Pukul 10 keluar minum. Lah. Pukul 8 minum, 10 minum, tengah hari minum. Bila apa kerja? Tu kemudian. Jadi kita setiap waktu kalau orang lelaki tak pernah miss sembahyang berjemaah, balik sini, okey lah. Tapi dia dah faham sana dia dapat pahala lebih. Jadi balik tak payah dah, pahala dia lebih. Nanti dah kurang baru pergi pula. Okey, kemudian latihan semua supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia ni. Maksudnya matilah. Okey, melatih diri supaya mengikhlaskan amalan kerana Allah, mendapat pujian Allah SWT di hadapan malaikat dan mendapat ganjaran pahala melihat Kaabah. Tengok Kaabah saja pun okey. Tapi Kaabah ori lah, yang Kaabah gambar-gambar ni tak mau. Dia kena tengok originalnya. Kalau tuan-tuan tak bisa pergi, memang sedap tuan. Memang tengok daripada Madinah tu, kalau tuan tak bisa pergi lah. Tengok lampu dia punya duk suluh Masjidil Haram tu pun. Allahu Rabbi. Masuk tengok tu. Tu Allah Ta'ala bagi dah hebat. Baik. Sejarah ringkas haji Rasulullah. Pada tahun yang ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW mengerjakan umrah bersama dengan 1,500 orang para sahabat. Namun demikian rombongan itu tertahan di Hudaybiyah. Yang ni Rasulullah mimpi. Kalau dalam sirah tu lah. Dia mimpi. Dia semayang di Masjidil Haram. Dia mimpi. Dia beritahu kat sahabat, aku mimpi semalam, jom aku nak pergi Masjidil Haram, nak buat umrah. Sahabat kata tak boleh, kita tak boleh masuk. Kerana dikuasai oleh Abu Sufyan dengan kuncu-kuncu dia lah. Ni sebelum dia masuk Islam. Tabah, kita pergi, kita bawa senjata, tapi kita selit. Tanda kita bukan nak perang, tapi kita nak buat ibadat. Pergi lah, 1,500 orang. Pergi lah. Masuk 4 sahabat dengan sahabat lain. Rupanya Abu Sufyan ni, Pak Mentua dia ni, dapat hidu dah kedatangan Rasulullah ni. Tahan di Hudaybiyah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, nak pergi satu daripada miqat umrah adalah Hudaybiyah. Dia ada masjid satu. Dulu tak ada lah, dia tahan. Wakil dia tahan. Tak boleh masuk. Tak dibenarkan. Apa nak buat? Lepas tu, datang cerita pendek dah, wakil daripada Abu Sufyan, Suhaib bin Amru. Ni masuk Islam juga nanti. Dia mari bawa perjanjian Hudaybiyah tu. Dia masuk bawa satu perjanjian, dia panggil perjanjian Hudaybiyah. Yang dimeteraikan antara Nabi dengan orang musyrikin. Dia wakil. Nabi bacalah. Tak boleh perang 10 tahun dalam perjanjian tu.
tak boleh, orang Islam antara musyrikin tak boleh perang 10 tahun. Mana-mana orang Mekah yang pergi ke Madinah, tak perlu dihantar balik. Dia akan teruk sana. Mana-mana orang Mekah pergi ke Madinah, masuk Islam, mesti dihantar balik untuk dikufurkan balik. Yang ni nampak berat sebelah. Okay, Nabi tengok lagi. Ni, sahabatlah Sayyidina Ali duduk kat dia baca. Mana-mana kabilah nak duduk bawah orang Islam boleh, orang musyrikin pun boleh. Dan Nabi dibenarkan masuk tahun depan. Tahun ke-7. Okay, Nabi setuju? Oh, bila Nabi setuju, Sayyidina Umar dengan geng-geng yang ribu ni bantah. Kata tak boleh, kami tak setuju. Abu Bakar kata, tunggu dulu. Tengok macam mana Rasulullah buat. Kita tak boleh terburu-buru. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni bukan dia tak setuju dengan Rasulullah tu. Dia tak mau bagi muka ke orang musyrikin tu. Banyak songeh depa ni. Lepas tu dia geram ke saya, bukan dia rasa marah kat Rasulullah. Kerana Rasulullah terima janjian yang berat sebelah. Tapi tuan-tuan, Rasulullahnya politik dia jauh. Dia baca jauh. Kalau tak terima perjanjian tu, maka tak boleh masuk kota Mekah. Syarat terima perjanjian tu, tahun depan boleh masuk. Tuan-tuan nampak? Satu orang Islam tak perang 10 tahun. Tuan nampak Nabi punya bacaan politik dia. Sayyidina Umar ni pasal dia nak kena perang. Bila dia tak perang, dia demam masuk hospital. Kita perang, demam. Dia tak. Lepas tu dia gerang kat orang musyrikin tu. Bukan dia gerang kat Rasulullah. Dia gerang kat orang musyrikin. Pasal dia tahu, orang musyrik ni tak boleh bagi muka. Bila kita bagi muka, dia jijak kepada kita. Itu Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah dia politik dah, dia nampak. Okey. Aku setuju lah. Panggil Sayyidina Ali, menantu dia. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis 2 kopi. Satu salinan ke apa, dan satu lagi Rasulullah pegang. Tuan-tuan, Rasulullah tunjuk kat kita, buat apa perjanjian mesti ada. Apa-apa berlaku kita ada pegangan. Satu kopi. Tengok Rasulullah dia tunjuk kat kita. Macam kita buat loan bank. Beli kereta kecil, Awiwa je. Tapi kertas dia tinggi ni. You sign sini, you sign sini, kita pun sign. Sign. Apa dia sebut dalam tu pun tak tahu. Dia tipu orang Melayu pun sign. Janji loan dulu boleh keluar kita. Pasal apa kalau berlaku? You ada satu, saya ada satu. Lepas tu dia main tarik kereta. Bila tak bayar, dia main tarik kereta. Tapi orang Melayu ni pergi pecah dengan kereta tu. Tengok dalam video. Oh, tuan-tuan ni tak tengok langsung. Bagus sungguh lah. Saya selut sungguh lah tuan ni. Padahal dia silap. Dia pergi bayar kat orang ni tak bayar ke bank. Silap dia lah. Pasal apa dia empah kereta tu? Ambil je lah. Tu serta. Lepas tu Nabi tunjuk. Okey, salin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata wakil Amru, Suhaib bin Amru. Tamu tulis Bismillah. Lama-lama. Kami tak beriman dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis Bismikallahumma. Okey. Rasulullah kata padam. Ya, Sayyidina Ali pun padam. Tulis Bismikallahumma. Tulis. Di bawah tu dia tulis. Macam kita kan ada chop. Chop tu. Muhammad Rasulullah dia tulis. Sayyidina Ali tulis. Tama. Kata Suhaib bin Amru. Tulis Muhammad cukup. Kami tak beriman dengan Rasulullah. Oh. Sayyidina Ali orang jenis angin. Hempas pen tu dia lari. Rasulullah panggil. Anak padam ke tak mau? Tak mau padam, aku akan padam. Menantu cakap dengan mentua. Lawan tak dapat dusun. Okay. Jadi Rasulullah Sayyidina Ali pun padam. Tulis Muhammad bin Abdullah. Lepas tu Rasulullah dicop dengan cincin dia. Okey, pegang satu kopi, aku satu salinan. Tu nak baca mana? Tak boleh masuk. Ya, Rasulullah pun sembelih. Jadi habis tu dah selesai, Rasulullah suruh tahlul lah, tahlul ihsan. Nanti tuan-tuan akan jumpa. Tahlul ihsan ni bila kena tahan, setelah niat ihram tak boleh masuk, dia kena tahlul. Tahlul ihsan. Rasulullah kata, okey, sembelih seekor kambing semua. Banyak kambing ni berapa? Seorang pun tak ikut. Kecuali Abu Bakar dengan beberapa orang saja. Rasulullah masuk kemah, masa tu dia buat Ummu Salamah, isteri dah. Hancur orang Islam, Rasulullah kata. Ummu Salamah kata, kenapa ya Rasulullah? Aku suruh tahlul daripada seorang tak buat. Tak apa ya Rasulullah. Kamu keluar dulu, kamu sembelih dan kamu bergunting. InsyaAllah mereka ikut. Barulah Rasulullah keluar, sembelih dan bergunting. Barulah geng-geng Sayyidina Adin semua, baru gunting. Balik lah. Dia tak boleh masuk.
Balik. 1,500 orang tu balik. Lepas tu dia akan mari pula pada 7 Hijrah tu. Pada tahun ke-7 Hijrah, mereka membuat umrah qada. Jadi bila masuk buat haji buat umrah qada, tak ada masalah apa. Pasal dah ada dalam perjanjian. Tuan-tuan nampak Nabi punya politik dah. Masuk, mereka pakat lari. Orang musyrikin ni lari. Pasal tak mau tengok orang Islam buat ibadat. Tapi dalam lari pun mereka duduk intai. Apa benda orang Islam buat ni ya? Sebab tu Rasulullah kata, mari kita ramal. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam tabah ni, sunat ramal 3 pusingan pertama. 3 pusingan pertama sunat ramal. Ramal ni lari-lari anak. Hikmahnya nak tunjuk ke orang muslim, orang musyrikin yang duk tengok depa buat ni, kod celah-celah pintu ni, tunjuk kita orang Islam kuat. Pasal ada viral kata orang Islam ni berpenyakit. Tapi bila depa tengok, kuat orang Islam ni. Nabi Rahman jalan. Walaupun ada buku 355 tu. Tapi contoh itu lah. Tapi 6 bulan sekali pergi check kan. Tapi bila dia tengok, wui, kuat orang Islam ni. Dia tak tahu sakit itu, tapi tak apa. Contoh. Tunjuk kata bagaimana Nabi dia punya tu dia hebat. Habis buat umrah, balik selesai masalah. Lepas tu tahun ni, tahun ke-8, rupanya orang kabilah yang duduk bawah musyrikin dah bunuh kabilah yang bernaung bawah orang Islam. Jadi dia dah langgar perjanjian. Itu contoh pendek tu. Kalau panjang mau pukul 1 ke 2 berhabis. Ni dah disensor ni. Bila macam tu Abu Sufyan kalut lah. Apa pergi bunuh siapa suruh? Kita dah langgar perjanjian, tak boleh perang 10 tahun. Apa pergi bunuh buat apa? Pening Abu Sufyan. Pasal dia akan serah Mekah kepada orang Islam. Itu cara tuan-tuan tengok Nabi punya politik. Dia dah tahu, Nabi dapat dah berita. Kata kabilah ni, Khuza'ah ni bunuh kabilah Bani Bakar. Okey, tunggu. Nabi pegang kopi ni, Salinah ni. Abu Sufyan mari jumpa anak dia, Ummu Habibah, isteri Nabi. Mana dia kata Rasulullah dalam masjid. Nak jumpa ayah, nak jumpa dalam masjid. Tapi dia rehat rumah anak dulu. Dia nak duduk atas macam kapet Rasulullah duduk baring atas tu. Ummu Habibah tarik, dia gulung. Hang tak hormat ayah hang. Betul. Ayah tetap ayah, tapi ayah tak beriman. Tak boleh duduk atas tempat manusia yang mulia. Rasulullah minta maaf ya ayah. Ayah nak jumpa, pergi Rasulullah ada dalam masjid. Masuk Rasulullah tengok, tahu dah. Kau tim unding Kod boleh kau tim. Hang bagi nombor akaun, aku masuk, kita settle. Nampak? Dia ingat Rasulullah jenis tu. Jenis boleh kau tim. Hang nak bagi berapa juta? Aku bagi 4 juta boleh? Okey, ni nombor akaun. Hang yang buat perjanjian, kata Rasulullah. Hang yang buat perjanjian, bukan aku. Tapi hang yang langgar perjanjian. Ni ada depan aku. So Abu Sufyan tak boleh buat apa. Pasal benda dah ada, salinan kat Nabi. Tuan-tuan, hebat Nabi. Dia dah tunjuk kat kita. Tuan-tuan buat dengan kawan hutang 1,000 pun, tuan-tuan buat perjanjian. Kalau kawan hutang 1,000, kalau hutang RM10 tak payahlah. Pasal duit stamp pun RM10. Ni hutang 1,000, 2,000, tuan-tuan buat surat. Bukan tak percaya ke dia. Tapi apa-apa berlaku, nanti kalau dia meninggal, anak dia akan cakap, kalau siapa-siapa yang ada hutang kat ayah saya, tolong boleh minta saya untuk berunding. Kita pergi cakap kat anak dia, ayah kamu hutang saya pakcik 1,000. Ada bukti dah pakcik? Mampus dah. Ada bukti dah pakcik. Memang dah dia cakap masa sebelum mayat turun, memang dia cakap itu. Kalau siapa yang ayah saya ada hutang, sila tuntut kat saya. Kalau ayah dia hutang 3,000, tulis tak? Kita bercakap, ayah kamu hutang kat pakcik dulu masa dia hidup 3,000. Dia nak bayar ke tak tuan? 3,000. Bukan 300. 3,000. Ada tak pakcik apa-apa dia tulis, ayah tulis apa-apa perjanjian dengan pakcik? Seorang lagi mai, ayah kamu ada hutang 5,000. Banyak ayah dia hutang. Bukan keliling pinggang, pergi atas. Macam mana nak bayar? Itu kita ada. Dia. Ayah kamu buat dulu dengan stem hasil semua ada.
Sewa kena bayar. Itu cara Nabi tunjuk kepada kita itu. Memanglah kita boleh halal. Pakcik halal lah. Yalah. Dengan ini pakcik halal kan. Masuk hospital 3 hari. Itu cara Nabi panjanglah cerita dia tuan. Dekat pukul 12 tu Kunuri duk panggil. Okey. Lepas tu tahun ke-10 Rasulullah istihar menunaikan fardu haji. Dia tahun ke-9 wajib haji, tapi dia tak pergi. Nabi pergi tahun ke-10 hijrah. Dia skip setahun. Dia panggil Hajjatul Wada'. Nak tunjukkan pada kita tuan-tuan, haji ni boleh tangguh. Maksudnya belum sampai kota dia boleh tangguh. Ataupun kita ada anak lelaki seorang, contohnya dia dapat pergi haji, kahwin pun tak. Dia haji pun dapat, kahwin pun tak. Saya tanya dia dulu. Anak kahwin ke pergi Mekah? Boleh tak kalau pergi Mekah tak kahwin? Boleh ayah, tak apa. Suruh dia pergi Mekah dulu. Kahwin kemudian. Tapi kalau dia kata tak boleh ayah, kambing hitam pun dapat putih, kena kahwin dulu. Faham gitu. Bagi dia kahwin dulu, lepas tu kumpul duit lain pula, pergi Mekah. Kalau isu tangguh ni banyak tuan banyak isu dah. Tapi nak masuk isu ni tak gini pula. Tapi gitu lebih kurang dah. Okey. Kemudian tingkatan ibadat haji, ada haji mabrur, yang kita hendak sekali lah. Lepas tu ada haji maksus, yang sah diampunkan dosa. Haji makbul saja diterima, dan haji mardud, yang ni yang kita tak mahu lah. Tidak diterima kerana kekurangan syarat-syarat, rukun-rukun atau sebab-sebab yang lain. Mungkin dia sa'i dulu. Kalau dia buat tamatuk, dia sa'i dulu, baru tawaf, tak mahu. Kalau haji tamatuk, kena tawaf dulu baru sa'i. Contohnya. Ataupun dia tawaf tak betul syarat dia, maka mardud. Pengertian haji mabrur, haji istimewa dan balasannya syurga. Mardud, haji ditolak dan tidak diterima. Ada satu makcik tu tanya, Ustaz, saya nak buat haji mabrur. Haji mabrur ni nanti kemudian dah balik baru boleh buat haji mabrur. Haji ni 3 je makcik. Ada nak buat juga haji mabrur. Buatlah. Senang cakap itu kan. Makcik buat. Susah juga, dia tak faham. Tu minta doa kunut tu. Dia sini biasa baca doa kunut. Tak payah makcik ikut je. Ikut je imam Masjid Haram tu. Dia tak baca doa kunut, sudah. Tak apa, doa kunut sunat muakkad je. Tak ada masalah, mana-mana pun. Tak dah kok ada yang pendek lah ke apa. Pi dah makcik ni dengan aku pagi ni. Dia tak sangat yang pendek. Kunut. Tu yang pendek. Dia balik. Dia pun berjalan tengok. Aram dadah ustaz ni kamu. Ada doa kunut pendek, tak mau bagi. Tuan-tuan ikut je. Tak ada masalah. Tak payah pendek-pendek lah. Tak mau, dia tak baca, ikut je lah. Apa masalah. Dia sunat muakkad je. Sunat abaan saja. Okey, panduan haji mabrur. Sebelum menunaikan haji, niat ikhlas. Siapkan diri dengan ilmu manasik haji. Buat apa yang patutlah. Keluar zakat apa yang patut. Buat rukun Islam yang sempurna. Elak gurau senda yang melampau dan percakapan orang-orang mampu ni. Okey, kemudian satu lagi, sebelum semasa buat haji, sempurnakan rukun haji yang betul, bayar dam apa semua yang patutlah. Kalau buat tamattu' bayar siap-siap. Hari ni bayar di sini pun boleh. Sana nanti tabung haji akan buat di sana. Elakkan sifat keji sebagainya, bergaduh-gaduh tengkak-tengkak kalau boleh lah. Bukan kalau boleh, kena buat. Sikit-sikit punya hal tuan-tuan, makan-makan yang pasal. Dia tak bagi ya tuan. Ni saya punya ni. Tak apalah, pakcik ambil lah. Pakcik ambil ni, dengan tong-tong ni, pakcik ambil. Tak usah gaduh-gaduh, benda tu pening lah. Kita nak pergi buat ibadat, jadi bergaduh-gaduh macam tu. Lepas tu menjauhkan diri masa selepas haji, menjauhkan diri daripada perkara mungkar, membanyakkan amal soleh, mengingkatkan dan sebagainya, dan perbaiki diri ke arah sempurna. Lepas pada tu balik dan Mekah, buat amalan macam kita buat kat Mekah. Penyucian jiwa, akidah yang jelas, dan tadi kuasai ilmu, faham Islam. Lepas tu dah balik main, tambah ilmu macam biasalah, pergi majlis masjid dan sebagainya. Apakah yang masuk dengan soleh, berarti orang yang baik, hamba Allah yang taat. Itu kita dah sedia maklum. Muslih ni berarti orang yang menyeru, mengajak orang lain melakukan kebaikan untuk taat. Kenapa perlu soleh dan muslih? Itu perintah Allah dalam Quran. Surah Luqman. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam tu banyak nasihat-nasihat dah. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berdakwah dan sebagainya. Menyeru seorang penyuruh kebaikan lebih dicintai daripada ribuan orang yang baik. Allah menjaga umat ni melalui muslih. Ciri-ciri dia sebut laisa sawak itulah. Okey, satu beriman kepada Allah, ni orang yang soleh, muslih.
teguh dan istiqamah atas keimanan dan kebenaran. Dan kita duduk dalam jalan kebenaran, jangan pindah lompat ke lain dah. Pegang terus. Kita duduk, pegang dengan kita punya ulama kita jadi panduan hidup kita dalam dunia ni, pegang. Dia mewarisi kerja Nabi. Jangan pergi ke lain dah, rugi. Solat malam, baca Quran, amal ma'ruf, nahi munkar, bersegera melakukan ketaatan. Mohon doa haji, yang ni tuan-tuan boleh bacalah. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfuran dan sebagainya. Kesimpulannya, tuan-tuan simpul sendirilah, pasal ada pukul 12 lah. Perut pun dah simpul lapang kan. Okey. Ini semua mesti lebih kurang tadi lah. Okey. Itu untuk minggu kedua, masih lagi tajuk-tajuk yang simple. InsyaAllah minggu ketiga nanti barulah dia masuk rukun haji, tawaf, niat ihram dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.